Berdasarkan KSSM sebelum ini, dia hanya dinamakan sebagai tajuk ini je lah, transformasi. Tapi bukan transformasi, dia sebut sebagai penjelmaan sahaja. Sebagai tajuk penjelmaan. Tapi tajuk penjelmaan ni dia ada banyak lah. Okey, dia ada banyak jenis penjelmaan dekat sini. Okey, tetapi kalau dekat sini dia sebenarnya dia bertambah yang ini. Kongruen pembesaran ni dah memang ada pada sebelum ni, dan gabungan transformasi ni bermaksud dia banyak lah, dah disebut gabung. Okey, seterusnya saya lebih suka pergi kepada istilah dahulu. Saya suka pergi kepada istilah-istilah supaya selepas ini kalau saya sebut awak saya dah sebut sebelum ni. Saya takut bila saya sebut benda-benda ni awak tak faham apa benda saya sebut. Okey? Ini antara benda-benda yang kita nak gunalah, iaitu scale factor, kongruensi, keserupaan iaitu similarity, reflection. Semua-semua ni adalah dia punya term di dalam tajuk transformation ini. Tajuk transformasi ni bila kita kata sebut transformasi ini adalah transformation apa benda? Iaitu berubah. Dia sebenarnya suatu benda tu berubah daripada suatu benda bentuk kepada bentuk yang lain. Dia berubah. Okey? Dia formation, dia form. Sesuatu benda tu dia form kepada bentuk, berubah kepada bentuk yang lain. Padahal bentuk yang sama je. Okey. Jadi bila kita tengok ni jadi kita tengok, okey, ini antara benda-benda yang kita menggunakan konsep kepada transformation, konsep reflection, semua ni kita guna di dalam design yang kita bina. Okey, contoh kalau awak tengok yang ini adalah yang jambatan angkat lah, dia bagi contoh. Ataupun kalau awak tengok yang KLCC Tower tu, menara KLCC, kan dia berkembar. Kenapa dia berkembar? Okey, dia berkembar bermaksud kedua-duanya sama. Bila sama bermaksud dia adalah cerminan di antara satu sama lain. Jadi dia takkan beza, tak ada berbeza. Okey, sama juga kalau awak tengok bila kita bina suatu jambatan. Okey, bila kita bina suatu jambatan, katalah kita ada suatu jambatan, kemudian dia akan ada benda-benda yang macam ni. Okey, benda-benda yang macam ni kadang kita tengok, kenapa dia jadi macam ni? Okey, benda ini adalah suatu design yang dia nak pastikan kuat ke, tahan ke, tak boleh ke nak bina ikut suka je, nak ini yang kecil separuh, tak boleh. Dia akan ada dia punya kesamaan antara setiap design yang dia buat. Mungkin saiz yang ini dia sama dengan ujung sana, yang ini dia mungkin sama dengan ini, dia tak boleh tak sama. Sama juga kalau awak tengok kereta. Ada tak kereta yang tayar tak sama? Okey? Ada tak kereta, kalau kita tengok design kereta contoh okey, saya tak tahu saya lukis kereta jadi ke tak. Okey, katalah ini kereta. Okey, ni tayar. Okey, kalau awak tengok ini, ada ke kereta tayar sebelah kanan lain, tayar sebelah kiri lain? Adakah? Ada ke besar yang sebelah kanan, besar yang lain kiri? Tak boleh. Jadi dia mesti satu benda tu dia mestilah ada simetri dia mesti ada kesamaan di antara dua, dia mesti ada ulangan di antara kedua-dua benda. Ada juga yang kalau kita tengok daripada segi contoh lagi satu, awak pernah nampak tak basikal yang berbentuk macam ni? Okey, dia ada basikal tetapi satu yang kecil, satu yang besar. Okey, yang ada orang naik-naik macam tu. Tapi untuk kes yang macam ni macam mana? Adakah dia ni tidak ada kesamaan? Dia sama. Cuma dia sama daripada segi rupa. Tetapi dia tak sama daripada segi saiz. Tetapi dia tetap follow the same rule. Dia menggunakan benda yang sama. Okey? Ini bermaksud dia menggunakan konsep yang sama tetapi cuma berbeza daripada segi saiz. Maka inilah yang disebutkan sebagai transformasi. Okey? Kongruen. Kongruen ni sebenarnya apa benda tu kongruen? Kongruen ni sebenarnya kalau kita ikut konsep dia sama. Okey?
Kalau kita nak ikut konsep dia adalah sama, tapi sama daripada sama daripada segi apa? Okey, kongruen ni dia sama daripada segi apa? Okey, dia sama daripada segi sudut, sama daripada sisi. Okey, ini adalah link yang saya bagi untuk GeoGebra tu. Kalau awak nampak daripada segi bentuk yang ini ya. Okey, cuba kita tengok ini. Bentuk yang kuning dengan bentuk yang biru ni. Kalau bentuk yang biru ni, kalau saya naikkan dekat atas ini, awak pergi kita tengok tengok. Lepas tu yang ni katalah kita nak gerak sikit, nampak? Dia sama. Bila kita letak, kita boleh overlap. Nampak? Bila kita letak, dia boleh overlap. Nampak? Dia boleh overlap. Okey. Ataupun kalaulah saya kata saya nak ni, saya nak alih yang ni, saya nak betulkan, saya nak nak betulkan sudut dia ni. Ini kan, contoh saya sudut. Kalau saya besarkan bermaksud yang dia besar juga. Macam ni. Saya besar. Sekarang saya nak ukur. Adakah dia masih kongruen? Jadi saya angkat, saya pergi. Maka saya pergi letak atas ni. Adakah dia kongruen? Nampak? Dia bila dia overlap antara kedua-dua bentuk dan kita perhatikan sudut dia. Okey, sudut yang ini, yang C ini pun 50. Okey. Dan sudut yang A 139, sudut pun semua sama. Sudut ini dia sama dengan sudut ini. Sudut ini dia sama dengan ini. Sudut ni pun sama, sudut ni pun sama. Okey? Ini menunjukkan bentuk ini adalah kongruen. Kongruen daripada sudut, kongruen daripada sisi, semua sama. Apakah kongruen tu? Dia sama je. Okey? Dia sama. Sama daripada segi apa? Sama daripada bentuk, sama daripada saiz, sama daripada panjang dan sama dia punya sisi. Okey? Dia boleh tak berpusing-pusing? Boleh. Contoh kalau bentuk ni. Okey? Kalau contoh bentuk ni saya kata ini saya nak putar. Saya nak putar macam ni. Okey. Ni saya putar ni. Adakah dua bentuk ini kongruen tak? Antara bentuk yang biru dengan bentuk yang clear ni adalah kongruen. Dia masih kongruen. Kenapa masih kongruen? Dia masih mempunyai sudut yang sama, panjang yang sama. Okey, cuba kita lihat bentuk yang warna kuning. Kalau awak nampak bentuk yang warna kuning ini, okey, kalau kita nampak bentuk yang warna kuning ini, okey, cuba kita tengok okey, kita try letak bentuk yang warna kuning ni. Okey, kita tengok dia overlap tak antara satu bentuk dengan satu bentuk yang tu. Okey, tengok. Dia overlap tak? Nampak? Dia tak overlap. Dia dia lebih besar sikit. Oh, tak ada bateri pula. Okey, nampak dia lebih besar sedikit daripada ni. Tapi awak nampak dia similar. Similar tu bermaksud dia sama daripada segi bentuk tetapi tak sama daripada segi saiz, tak sama daripada segi panjang setiap sisi. Maka bentuk yang kuning tadi adalah tidak kongruen. Nampak? Bentuk yang kuning tadi, nampak tak? Saiz yang ini dia tak sama dengan saiz yang ini. Ini 23, ini 28. Maka dia tak sama. Bila dia tak sama bermaksud dia tak kongruen. Okey. Itu yang dimaksudkan dengan kongruen tu tadi. Dia sama antara sisi, dia sama antara saiz, dia sama antara ni. Ini sudut ini dia sama dengan sudut yang ini. Sudut ini dia sama dengan sudut yang ini. Okey. Itu maksud dia. Jadi saya dah bagi gambar ni pada awak. Awak boleh gerak-gerakkan letak. Macam mana nak faham sifat kongruen tu dia. Mesti sama. Kongruen syarat dia awak pusinglah bentuk tu pun macam mana pun ini. Awak pusinglah. Boleh tak nak pusing? Pusinglah macam mana pun. Pusing. Janji bila awak letakkan dekat sini dia boleh overlap antara satu sama lain. Dan bila dia overlap tu maksudnya nampak dia akan jadi sama bentuk dia. Okey, ni dia jadi sama bentuk. Saiz pun sama. Dia jadi overlap antara satu sama lain. Tetapi bila kita letak bentuk yang kuning ni, dia tak overlap pun. Bermaksud walaupun bentuk serupa tetapi yang bentuk yang kuning ini dia tidak kongruen dengan kedua-dua benda ini tadi. Dia tak kongruen. Itu yang kita nak faham apakah itu maksud kongruen tu tadi. Okey? Mesti sama daripada segi
saiz sama daripada segi dia punya ni. Okey, ni kita dah faham dah, iaitu panjang sisi dia mesti sama, sudut dia ada sudut yang sepadan, itu yang dikatakan dia kongruen. Okey, contoh yang ini. Macam mana kalau kita nak tahu dia kongruen ataupun tidak? Iaitu dengan menentukan dia punya sudut sama tak? Kongruen, ingat? Benda yang kita boleh bertindih, dia sama. Dia tidak ada perbezaan. Okey, yang ini cuba kita tengok. Ini kita ada 12, kita tak tahu sama sini ada 12 tapi sini 5, sini 13. Okey, 5, 12, sini pun mestilah 13. Sekarang kita tak tahu sudut dia. Ini 67.4, sini 22.6. Awak tengok sini. So, kalau sini 22.6, ini 90, sudut sini kalau awak tolak pun dia akan dapat 67.4. Jadi bentuk ini walaupun awak nampak dia terbalik, dia adalah kongruen. Seterusnya kita nak tengok antara D ni. Saya nak tengok antara D. Adakah dia ni kongruen ke tidak? Okey, bila sini 50, okey tengok bila sini bersaiz 50 dan ini adalah segitiga sama kaki. Maka segitiga sama kaki, baki ini dia ada lagi 130 sebab satu segitiga adalah 180. So 180 tolak 50, 130. So 130 bagi 2, dia akan dapat sini adalah 65. Ini adalah 65. Betul ke 65? Okey, sini adalah 65. Awak tengok pula sudut yang dekat sini. Bila sama kaki dekat sini, ini 70, sini pun akan jadi 70. Tapi sudut dekat atas berapa? 40. Maka kongruen tak? Tidak kongruen. Sebab sudut ACB tidak sepadan. Okey, sudut ACB ini tidak sepadan dengan sudut RPQ. Betul ke? RPQ. Dia tak sepadan dengan sudut dekat sini. Okey? Jadi dia tak sepadan. Ataupun kita boleh juga sebut sudut QRP ini, sudut ini dia tak sepadan dengan sudut yang ada dekat dia, dekat sebelah dia ni. Okey, sudut ini dia tak sepadan. Jadi tak bolehlah. Kita tak boleh kata dia sama. Okey, maka dia bukan kongruen. Itulah konsep kongruen yang sebenar. Okey. Okey. Ini adalah kongruen untuk segitiga. Tadi kongruen untuk yang saya buat tadi adalah kongruen untuk beberapa segi lah, untuk poligon. Okey. Yang ni kongruen berdasarkan suatu segitiga. Segitiga ni. Ini kalau segitiga ini, kalau macam ni dia tak kongruen. Okey? Segitiga syarat dia kalau awak nampak okey, walaupun dia sama 6.02 kan. Ni syarat dia semua sama macam tadilah. Okey. Kalau macam ni, dua-dua dia akan kongruen. Kenapa? Sudut dia macam ni. Bila segitiga tadi awak nampak sudut dekat sini. Sudut dekat sini, ini syarat-syarat kongruen untuk satu segitiga. Okey? Syarat-syarat kongruen untuk satu segitiga, ini sudut ini dengan sudut ini. Sudut ini dengan sudut yang ini. Okey? Panjang sisi ni, panjang sisi ni. Panjang ini, panjang ini. Panjang ini, panjang ini. Okey. Itulah kongruen antara suatu sisi segitiga. Tapi kalau awak nampak dekat sini ni dia ada banyak. Yang ni awak baca sendirilah. Okey. Dia ada kongruen antara sisi, dia apa? Sudut-sudut dia sisi, sudut sisi ni bermaksud ini. Sisi suatu sudut dengan sisi. Okey. Kemudian sisi ni dia maksud satu sisi, sisi. Dia jadi macam tu. Yang ini pula antara sudut, sisi, sudut ni sudut, sisi, sudut. Dia jadi macam tu. Itu maksud. Yang ni awak baca sendiri. Awak tengok apa benda ni kongruen ni. Jadi awak tengoklah tu. Padahal benda tu ceritanya kongruen tu seperti yang saya tunjuk mula-mula tadi, dia bila kita overlap, dia adalah sama. Itu sahaja. Perbezaan di antara similarity, similar dengan kongruen. Okey, dia ada perbezaan.
Similar, dia adalah sama. Contoh, bentuk ini dengan bentuk ini adalah sama. Tetapi kongruent adalah suatu bentuk yang sama daripada segi saiz dan sama daripada segi bentuk. Sama daripada segi sudut. Itu adalah kongruent. Similar, dia mungkin sama daripada segi bentuk tetapi dia tak sama daripada segi saiz. Dan similar juga dia adalah suatu bentuk yang dia adalah proportion. Bermaksud kalau sini 2, sini 4. Dia jadi macam tu. Walau kalau dia tak sama daripada segi saiz, maka dia mesti berkadaran. Itu adalah similar. Tapi kongruent dia tidak ada berkadaran, syarat mesti sama dan boleh overlap antara satu sama lain. Okey?